Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran oleh Cikgu Radin. Tajuk kita pada hari ini ialah meluncur tinggi dan kita akan belajar kemahiran menulis. Jom belajar dengan Cikgu Radin. Objektif pembelajaran kita pada video kali ini. Cikgu hendak di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menulis 3 daripada 5 perenggan karangan fakta dengan betul dan menulis 3 daripada 5 perenggan karangan laporan dengan betul. Aktiviti pembelajaran kita pula: 1. Mengenali asas penulisan karangan. 2. Mengenali bentuk karangan. Dan 3. Menulis karangan. Untuk video kali ini, murid-murid boleh membuat rujukan dengan merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 122 dan 123. Kita bergerak ke aktiviti pertama, iaitu mengenali asas penulisan karangan. Seperti kita nampak, di situ adalah gambar roket. Murid-murid juga tahu bahawa roket terbahagi kepada beberapa bahagian. Misalnya, cikgu bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian atas atau bahagian kepala, bahagian badan atau bahagian tengah dan bahagian bawah atau bahagian ekornya. Begitu juga karangan. Kita juga ada 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk menulis karangan, kita perlulah merujuk bentuk ini untuk menghasilkan karangan yang baik. Setiap karangan yang baik dan cemerlang haruslah memiliki pendahuluan, isi dan penutup. Di sini, cikgu memperkenalkan inovasi cikgu untuk memudahkan murid menulis karangan dan membuat ayat dengan formula asas nukil atau lebih mudah disebut sebagai FAN. Formula asas nukil atau FAN menggunakan teknik penyoalan, iaitu menggunakan 5 kata tanya berikut untuk memudahkan murid membina ayat dalam membuat karangan. Kata tanyanya ialah siapa, apa, mengapa, di mana dan bagaimana. Murid-murid akan menggunakan kata tanya tersebut untuk membina ayat dan membuat karangan dengan lebih baik. Kita bergerak ke aktiviti kedua, iaitu mengenali bentuk karangan. Kita akan kenal bentuk karangan yang terdapat pada halaman buku teks muka surat 122 dan 123. Bentuk karangan pertama, karangan fakta. Karangan fakta ialah karangan tidak berformat. Karangan jenis ini memerlukan murid menulis tentang perkara yang benar-benar berlaku. Murid haruslah menulis sebuah karangan berdasarkan fakta, iaitu perkara yang betul dan benar-benar berlaku. Kita lihat karangan jenis fakta yang terdapat dalam buku teks. Cikgu Radin akan bacakan. Tajuknya, Meluncur Tinggi. Farisha dan rakan-rakannya pulang dari Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, STEM. Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Berikut ialah karangan fakta. Kita lihat pertandingan roket air. Itu ialah tajuk bagi karangan fakta tersebut. Pertandingan roket air. Pertandingan roket air kini diadakan pada peringkat sekolah rendah dalam Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, STEM.
Pertandingan ini adalah untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Biasanya, 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Kategori pertama, pembentangan selama 10 minit, melakukan penilaian, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, kefahaman hukum sains, kreativiti dan inovasi. Itu merupakan draft bagi isi pertama. Kita lihat pula isi seterusnya. Kategori kedua, roket air sasaran, menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak, paras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket. Itu pula ialah draft atau rangka bagi isi kedua. Kita lihat draft atau rangka bagi isi ketiga pula. Kategori ketiga, roket air payung terjun. Telur sintetik 60 gram sebagai beban. Catatan di udara paling lama diambil, paras air, tekanan udara. Kemudian ialah penutup. Pertandingan ini menjadi landasan untuk murid memanfaatkan pengetahuan sains dan teknologi di luar bilik darjah. Apatah lagi, ilmu ini berkaitan dengan pemikiran kreatif dan inovatif murid. Maka, tadi yang cikgu baru sahaja bacakan ialah karangan jenis fakta. Kita hanya disediakan draft bagi isi pertama, kedua, ketiga. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan melengkapkan karangan jenis fakta ini. Kita bergerak pula kepada karangan laporan. Karangan jenis ini mengkehendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat. Maklumat hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. Karangan laporan terikat dengan format. Berdasarkan aktiviti tadi, maklumat yang cikgu baca, laporan haruslah disediakan berdasarkan peristiwa yang berlaku semasa Farisha dan rakan-rakannya menghadiri Karnival Sains dan pertandingan roket air. Kita lihat format bagi laporan. Pertama sekali, tajuk laporan hendaklah ditulis dengan huruf besar pada awal setiap perkataan. Kemudian, laporan juga ditulis dengan pendahuluan, isi 1, isi 2, seterusnya, isi 3, tarikh laporan ditulis, pengakuan pelapor, tanda tangan dan nama pelapor serta jawatan pelapor. Cikgu bimbing murid untuk membaca maklumat tersebut. Laporan. Kita akan lengkapkan tajuk laporan ini nanti. Pada 22 hingga 23 Jun yang lalu, telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Melaka di Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara ini. Objektif acara ini adalah untuk memberikan pendedahan ilmu sains dan teknologi, khususnya bidang sains angkasa, kepada murid. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Aktiviti bagi kategori pertama ialah pembentangan kumpulan selama 10 minit, penilaian juri, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, hukum sains. Seterusnya, peserta ke kawasan padang bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak, paras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket, penilaian berdasarkan jarak luncuran,
penonton teruja. Isi ketiga, acara terakhir ialah roket air payung terjun. Kemudian penutup, sebelum berakhir, keputusan diumumkan. Bakat kreatif terserlah berlangsung dengan jayanya. Seterusnya, setelah ditulis penutup, format karangan laporan diteruskan dengan pengakuan pelapor, tarikh laporan ditulis, tanda tangan dan nama pelapor serta jawatan pelapor. Kita bergerak pula kepada aktiviti ketiga iaitu menulis karangan. Karangan fakta yang cikgu telah bacakan tadi, cikgu tekankan pendahuluannya, isi iaitu sebanyak 3 isi dan penutup. Kita telah disediakan dengan pendahuluan dan penutup yang lengkap. Mari kita lengkapkan pula isi pertama, isi kedua dan isi ketiga bagi karangan fakta ini. Isi pertama. Kategori pertama, pembentangan selama 10 minit, melakukan penilaian, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, kefahaman hukum sains, kreativiti dan inovasi. Berikut cikgu sediakan cadangan jawapan untuk membantu murid melengkapkan perenggan bagi isi pertama. Dalam pertandingan tersebut, kategori pertama ialah pembentangan selama 10 minit. Setiap kumpulan akan membentangkan roket air mereka dan para juri akan melakukan penilaian. Peserta akan dinilai dari segi kemahiran pembentangan, kemahiran bersoal jawab, kefahaman hukum sains dan aspek kreativiti dan inovasi. Perkataan-perkataan yang telah cikgu tekankan dengan warna merah merupakan daripada rangka yang telah disediakan dalam buku teks, manakala perkataan-perkataan yang berwarna hitam ialah daripada cadangan jawapan yang cikgu sediakan. Kita bergerak ke isi kedua. Cikgu sediakan perenggan isi kedua yang lengkap. Seterusnya, acara bagi kategori kedua pula ialah pelancaran roket air sasaran yang dilakukan di kawasan terbuka. Peserta hendaklah menyasarkan roket air ke tanda jarak 80 meter dari tapak permulaan. Kejayaan roket air ini bergantung kepada paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket. Kita bergerak pula kepada isi ketiga. Cikgu juga telah menyediakan cadangan jawapan bagi membantu murid untuk menulis isi ketiga. Kategori ketiga pula ialah pelancaran roket air payung terjun. Dalam acara ini, telur sintetik seberat 60 gram dijadikan sebagai beban dan diletakkan pada roket air. Catatan masa roket air berada di udara paling lama akan diambil. Peserta juga harus mengambil perhatian kepada paras air dan tekanan udara supaya roket air boleh berada di udara dengan lebih lama. Murid-murid, berdasarkan cadangan jawapan atau perenggan isi ketiga yang cikgu telah sediakan, mungkin murid-murid juga boleh kenal pastikan penggunaan kata tanya dalam pembinaan ayat. Contohnya, apa? Kata tanya apa? Apa pelancaran roket air payung terjun? Kemudian bagaimana? Katanya bagaimana? Bagaimana telur sintetik seberat 60 gram dijadikan sebagai beban? Kemudian, pelbagai juga kata tanya lain digunakan untuk membina ayat-ayat seterusnya. Kita pergi pula kepada karangan laporan. Karangan laporan seperti karangan fakta tadi juga mengandungi pendahuluan, isi
iaitu isi kedua, isi pertama, kedua dan ketiga, dan seterusnya penutup. Tajuk laporan. Karangan laporan dimulakan dengan tajuk. Oleh itu, cikgu sediakan tajuk laporan. Tajuknya ialah Laporan Pertandingan Roket Air Carnival Science. Kemudian diikuti dengan pendahuluan. Pendahuluan juga kita telah disediakan pendahuluan yang lengkap dalam buku teks. Kita pergi pula kepada perenggan pertama atau isi pertama. Aktiviti bagi kategori pertama ialah pembentangan kumpulan selama 10 minit. Peserta akan membentangkan roket air mereka kepada para juri. Penilaian juri dibuat berdasarkan kemahiran peserta dalam pembentangan bersoal jawab dan kefahaman hukum sains. Itu ialah cadangan jawapan yang cikgu sediakan untuk melengkapkan draft dan rangka isi pertama yang disediakan dalam buku teks. Kita bergerak ke isi kedua. Kita disediakan dengan draft. Seterusnya, peserta ke kawasan padang bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, cikgu sambung pula. Dalam acara ini, peserta perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan roket. Peserta hendaklah memastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket betul sebelum melancarkan roket. Penilaian bagi acara ini dibuat berdasarkan jarak luncuran. Penonton teruja menyaksikan acara ini. Kita pergi pula kepada isi ketiga. Draft atau rangka yang disediakan dalam buku teks. Acara terakhir ialah roket air payung terjun. Cikgu Radin sambung pula dengan roket ini dilancarkan dengan membawa telur sintetik 60 gram sebagai beban. Catatan masa roket yang paling lama di udara akan diambil. Untuk memperoleh catatan masa yang lama, paras air dan tekanan udara haruslah mencukupi sebelum melancarkan roket air. Baiklah, kita telah selesai melengkapkan isi pertama, kedua dan ketiga. Kita pergi pula kepada penutup. Draft dalam buku teks menyediakan sebelum berakhir. Cikgu Radin sambung dengan sebelum berakhir, keputusan para pemenang bagi setiap kategori diumumkan. Melalui pertandingan ini, bakat kreatif para peserta terserlah. Secara keseluruhannya juga, pertandingan ini berlangsung dengan jayanya. Saya berharap agar program seperti ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang. Setelah selesai melengkapkan penutup, karangan laporan harus disambung dengan format seterusnya, pengakuan pelapor. Laporan disediakan oleh tanda tangan dan nama pelapor, contohnya Syufan. Maka tanda tangan Syufan haruslah diletakkan di situ. Kemudian sebaris dengan pengakuan pelapor harus ditulis tarikh laporan. Seterusnya, jawatan pelapor, contohnya setiausaha bagi kelab sains dan nama sekolah tempat pelapor bertugas. Baiklah, dengan itu kita selesai melengkapkan karangan fakta dan karangan laporan. Kesimpulannya, daripada keseluruhan video, kita telah belajar kemahiran menulis. Kita juga telah menulis karangan fakta dengan bimbingan Cikgu Radin dan menulis karangan laporan. Cikgu harap berdasarkan video ini, murid-murid boleh menulis dan melengkapkan draft karangan yang disediakan dalam buku teks dan formula yang cikgu ajar, formula asas nukil yang mengandungi kata tanya tersebut dapat membantu murid dalam membina ayat. Sekian, itu sahaja untuk video pengajaran dan pembelajaran Cikgu Radin kali ini. Terima kasih.
dan selamat maju jaya.